So, tanpa buang masa, jom kita tengok apa yang menarik pada malam ni. Okay. So, bila bercakap pasal, saya nak tanya untuk mula-mula ni siapa tahu dalam badan kita ni ada berapa sel? Dalam badan kita banyak sel tau. Tapi you all tahu tak berapa sel dalam badan kita? Siapa tahu? Kalau malu nak unmute, you boleh tulis di ruangan chat. Ada siapa-siapa tahu? Sebelum ni mungkin ada yang pernah datang Mr. Cliff punya talk ataupun datang Grand kita punya launching baru ni. Ada tak dinyatakan berapa sel di dalam badan kita? Anyone know? Teka je. Salah tak apa, kita belajar malam ni. No worries. Saya sedikit batuk malam ni, saya minta maaf kalau sedikit mengganggu lah. Daripada semalam saya start batuk. Okay, so berapa sel yang ada dalam badan kita? Okay, saya tengok siapa yang jawab. 70 bilion. Oh, hebat ni. Okay, nanti kita tengok betul ke tak Simon teka ni. Okay, so DNA, bila kita bercakap pasal DNA, DNA ni adalah satu organel dalam badan, dalam sel lah. Okay. So, bila bercakap berapa banyak sel di dalam badan kita, jom kita tengok. Betul tak? Wow. Bagi tepukan untuk Simon. Betul. Dalam badan kita ni hampir 70 trillion sel di dalam badan. Okay, so banyak kalau ikut jumlah ni sangat-sangat banyak. So, apa yang kita perlu buat? Kita kena betul-betul jagalah sel-sel dalam badan kita. Kita bagi makanan yang cukup. Kita bagi nutrien yang cukup. So, sel-sel tu akan membesar dengan keadaan yang sihat. So, dia affect keadaan badan kita. Okay? So, siapa tahu manusia diperbuat daripada apa? Saya yang bercakap ni sekarang kita panggil human, manusia. You all yang tengah dengar saya pada malam ni pun kita panggil human. So, siapa tahu manusia ni tercipta daripada apa? Sel. Okay, Mr. T cakap sel. So, betul. Tapi asalnya daripada sel lah, betul. Alright, okay. Simon pun cakap sel. Okay, semua dah pandai ni. Maksudnya betul-betul serak apa yang dah datang pada malam-malam sebelum ni. Okay, very good. Alright, so betul apa yang Simon and Mr. T cakap. Kita ni terhasil daripada sel. Macam kita duduk dalam perut kita punya ibu dulu kan, mama. Kita ni start daripada sel dan kita lama-lama ada tisu. Lepas tu kita akan nampak, apa orang panggil? Dah terbentuk organ-organ. Kalau you pergi scan, you akan nampak scan. You akan nampak daripada satu biji, you akan jadi satu sel tu. Dia akan jadi besar-besar dan jadilah human dalam perut. Contohlah. Itu kalau macam bila you pregnant. Sama juga, bila orang tanya, siapa tahu manusia itu tercipta daripada apa? So, dia akan start daripada sel. Sel-sel tu akan membentuk tisu. Tisu-tisu ni pula akan membentuk jadi satu organ. Contohnya apa organ dalam badan kita? Macam stomach, liver, apa lagi? Jantung. Banyak organ. Mata ni organ, hidung organ, semua organ. Organ-organ penting dalam badan macam jantung dan sebagainya. Dan organ-organ ni pula dia akan membentuk satu sistem yang kita panggil, banyak sistem dalam badan kita kalau you all nak tahu. Contohnya sistem perkumuhan. Kalau you exercise, you akan berpeluh dan sebagainya. Itu kita panggil sistem perkumuhan. Dan kita ada banyak sistem dalam badan, which is sistem pernafasan, macam mana you breathe in, macam mana you breathe out. That is a sistem pernafasan. Dan banyak lagi sistem dalam badan, sistem penghadaman dekat bahagian perut. Dan sistem-sistem ni lah bila dah bergabung, dia akan membentuk jadi human. Okay? So, itu sahaja yang untuk mudah faham. Alright? Saya susah nak ke next slide. Saya tak tahu kenapa. Okay. So, then one particular item in the cell is so important yang kita panggil DNA. So, malam ni banyak kita akan ulaskan tentang DNA. Alright? So, sebenarnya kesihatan kita ni bermula di peringkat selular. Jom kita lihat. Sebab kesihatan sebenar bermula di peringkat selular. So, bila bercakap pasal radikal bebas, siapa tahu radikal bebas tu apa? Okay.
Sorry I stop share balik. I try share balik. Semua orang nampak ke? Mr. Cliff, do you see my... I tak tahu kenapa dia jadi macam ni. Kejap Sorry ada technical issue sekejap. Okay, I try. Okay, I share. You all nampak tak I punya screen? Okey, boleh Puan Lin. Nampak. Nampak Boleh. Sekarang nampak full screen dah. Sekarang nampak full screen. Okay, so tadi you nampak bukan full screen kan? Okay. Sorry for the technical part. Okay, so I continue. Alright. Kalau I boleh continue, say 2 at the chat now. Everyone okay? Semua dah selesa? Semua nampak full screen? Okey, boleh. 2, yes, okay. So sorry. Okay, so semua dah ready, I sambung balik. Tengah seronok-seronok cerita kan, rupanya macam tersalah share pula. Okay, so bila bercakap pasal radical bebas, everyone know what is radical bebas? Ataupun kita panggil free radical. Okay, siapa tahu free radical tu apa? Ada siapa-siapa tahu? Okay, bila nak cakap pasal macam mana radikal bebas ni rosak, so you kena faham dulu apa itu radikal bebas. Radikal bebas ni adalah satu molekul yang kekurangan satu elektron. Dia macam ni dia satu, you bayangkan ni satu, ni radikal bebas, dia kekurangan satu elektron dan dia akan pergi curi satu elektron orang lain. Sebab dia tak stable. So dia terpaksa curi orang lain punya supaya dia stable. Maksudnya dia jahat lah. Dia memang harm. Okay, dia pergi dekat orang lain dan dia akan harm orang lain. Kalau dia curi saja-saja tak apa. Tapi dia boleh menyebabkan orang lain tu rosak juga. So inilah yang kita panggil kerosakan radikal bebas. Okay, so sebenarnya daripada mana radikal bebas ni? Sebenarnya dia ada terhasil juga daripada kita punya tubuh. Yang secara semujadi dari hasil metabolisme tubuh kita. Dan ada juga didatang daripada faktor luaran. For example, didatang daripada asap rokok, hasil ultra ungu, zat kimia dalam makanan ke, ataupun bahan-bahan pencemar lain, toksin. Daripada toksin di luar, faktor-faktor luaran. Even apa yang dimasukkan dengan, kalau I nak bercakap pasal toksin ni memang satu topik lain lah. Before this, I ada pick satu topik berkenaan toksin yang boleh harm kepada kita punya badan. Contohnya macam botol mineral yang kita minum setiap hari pun ada toksin yang akan masuk ke dalam badan kita. So free radical ni datang daripada benda-benda ni lah. Okay. So jadi mengapa kerosakan radikal ni boleh bagi kesan kepada kesihatan kita? So jom kita tengok sama-sama video macam mana dia boleh merosakkan sel di dalam badan kita. Let's go. Okay. So dah nampak macam mana dia okay, you all nampak tadi kan macam mana radikal bebas tu bekerja. Okay. So dia akan pergi dekat kita punya sel, dia akan rosakkan, dia akan damagekan kita punya sel. Tu yang kita tak nak. Okay. So next adalah berkenaan sel kesejahteraan cetak biru ataupun kita panggil well-being blueprint. Okay. So jom kita sama-sama lihat macam kenapa kami di ECCAM Malaysia sangat
menekankan bahawa sel kita sangat penting, DNA sangat penting. Kita kena jaga DNA. Why? Sebab segala-galanya bermula daripada sel kita ataupun peringkat selular tu sendiri. So you bayangkan macam kalau you nampak ada satu bangunan ataupun rumah, you bayangkan sebenarnya kalau kita nak guna atau bina sebuah bangunan tu, you perlukan arkitek, you kena ada planner, ada banyak struktur untuk jadikan satu bangunan tu hebat, for example. Tapi sama juga kalau kita berkaitkan dengan DNA kita. We have, sebab dia semua dah ada coding dalam DNA tersebut. So that's why kita akan jadi bila coding tu bagus, kita jaga sel kita jaga DNA kita, so kita akan rasa macam mana? Kita akan rasa badan kita tu sihat, sempurna. Okay? Sebab kita betul-betul jaga DNA kita. Okay? So, daripada sinilah kita akan rasa kenapa kami terlalu tekankan kita perlu jaga DNA kita bermula daripada sel kita sebab dia sangat-sangat penting dalam kesihatan kita. Okay. So, sekarang kita discuss about sel tidak berfungsi ataupun dalam bahasa Inggeris, malfunction, cell malfunction. Okay. What happen if anything goes wrong with our cell or our DNA? Apa akan jadi? Ada siapa-siapa tahu tak? Oh, tadi saya terbaca yang Mr. T cakap gadget pun boleh menyebabkan kerosakan radikal bebas. Yes, betul. Banyak sebenarnya. Okay. So, sekarang saya nak tanya. Kalau apa-apa berlaku dekat sel ataupun DNA kita, apa akan jadi? Siapa-siapa tahu tak? Anyone know? Kalau malu nak unmute, boleh tulis di chat. Agak-agak kan, kalau sel dalam badan kita ni tak berfungsi, what happen to our body? Bahaya tak? Is it dangerous? Ataupun sebab kita ada 70 bilion sel, Puan Lin, kenapa kita nak takut? Satu je sel tak berfungsi, kita ada banyak lagi sel lain, Puan Lin. Kan? Mr. T cakap komposisi badan terganggu. Mungkin boleh jadi. Anyone yang lain, you rasa macam mana? Agak-agak. Akan menyebabkan kerosakan organ. Okey. Saya tidak boleh jadi cikgu ni, I rasa. Okey. Okey, so jom kita tengok Dia memang bila thank you so much for Mr. T for the feedback. Memang betul. Bila ada sel yang tidak berfungsi dalam badan kita, dia akan memberi kesan yang sangat besar kepada kesihatan kita. Jadi sebab tu mari kita lihat macam mana kita nak elakkan sel-sel kita ni tak berfungsi. Apabila dia tak berfungsi ni, dia memang, I cakap terus terang, dia boleh, yang pertama dia akan menyebabkan kerosakan tisu tu dulu. Okay? Dan bila tisu tu rosak, dia akan efek organ kita. Mula-mula tisu, lepas tu organ, dan bila organ dah rosak, itu dah start bahaya lah. Okay, jom kita tengok. Maafkan saya. Okay, so dia akan start dengan sel tidak berfungsi dulu. Bila sel kita tak berfungsi, dia akan rosakkan tisu kita dulu. Okay, masa kerosakan tisu ni, dia akan, masa itulah terjadinya inflammation dalam badan, you akan ada rasa ulcer ke, liver cirrhosis ke. Liver cirrhosis ni macam you ada long term liver disease lah. Okay, so masa kerosakan tisu ni, ramai sebenarnya orang tak perasan. Even if inflammation berlaku dalam badan kita ni, semua tak perasan. Sedar-sedar masa dah organ tu dah gagal ataupun organ tu dah rosak, masa ni baru semua orang sedar, apa jadi kat dalam badan saya? What happened? Pernah tak dengar macam dalam family members kita ke atau mana-mana ke, dia akan menyebabkan kidney failure. Okay, kidney failure ni maksudnya dia occur when your kidney lose the ability to sufficiently filter waste from your blood. Maksudnya dia macam sebab apa orang perlukan mesin? Sebab sebab dalam mesin, sebab organ kita ni yang sepatutnya dah berfungsi ni, yang patutnya elok, dia terpaksa pakai benda luaran untuk bantu sistem dalam badan kita. Ini yang menyebabkan kita sangat-sangat takut dan risau. Okay? So, bila bercakap pasal
kerosakan sel dan sebagainya. Contohnya dia berkait rapat dengan Alzheimer, penyakit stroke ataupun heart disease, dan serta kanser ni dia boleh link dekat dysfunction ataupun organelle like lysosom. Okey, contoh apa fungsi lysosom dalam badan kita? Lysosom ni dia berfungsi sebagai sistem penghadaman sel untuk rendahkan bahan yang diambil daripada luar sel dan untuk cerna komponen sel tu sendiri. Alright? So, macam mana lysosom tu nak musnahkan bakteria? Lysosom musnahkan mikroorganisme dengan bantuan enzim hydrolytik yang terdapat di dalamnya. Contoh, macam macrophage. Dia akan telan mikroorganisme tu melalui fagositosis. Ni terlalu teknikal lah untuk saya ceritakan. Tapi untuk you all faham, we have to make sure that sel kita semua kena berfungsi. Jangan ada yang tidak berfungsi. Okay? So, you all pernah dengar tak macam beberapa produk yang claim produk mereka boleh protect DNA? Pernah dengar tak? Everyone pernah dengar? Ada siapa-siapa pernah tahu? Okay. So, tak. Okay. So, di EasyCare Malaysia, kita ada ni lah. Okay, kita ada apa? Kita ada Cygen 8. Okay. Itu salah satu ingredient yang kita panggil phycocyanin. So, kalau ikut beberapa kajian klinikal, memang ada ingredient di bawah air yang boleh tolong protect kita punya DNA. For example, phycocyanin lah. Yang ni phycocyanin ni kalau ikutkan dia lulus GRAS di Amerika Syarikat pada tahun 2012 lagi dan boleh digunakan sebagai bahan makanan lah dalam semua makanan dan makanan tambahan kecuali makanan baby. Okay. So, sebagai ramuan dalam semua makanan kecuali susu formula dan juga makanan bayi. Okay. So, sebagai ekstrak spirulina, dia dapat digunakan dalam pembuatan gula-gula, pembekuan ataupun dalam aiskrim. Kita pernah nampak dalam industri banyak digunakan. Okay. So, dia ada yogurt, dalam yogurt pun digunakan. Alright. So, dalam tablet ataupun kapsul. Okey, ramai yang tak tahu sebenarnya. So, sebenarnya phycocyanin ni dia adalah sangat bagus Dia diekstrak oleh spirulina dan sebagainya lah. Okey. Okey, so inilah yang kita nak perkenalkan pada malam ni. Tapi siapa yang dah datang grand launching dan sebagainya tu I rasa memang dah alert lah what is this. Dan malam ni I banyak sentuh pasal dia punya ingredient phycocyanin tu lah. Okey. So, dia represent active ingredient. Phycocyanin itu adalah active ingredient yang saya sebutkan sebentar tadi. So, baru bulan lepas bulan lepas lah, bulan 3 kan. So, kita ada grand launching tentang produk ni. So, sebenarnya untuk pengetahuan ni semua, phycocyanin ni dia tak mudah untuk diekstrak. Okay, sebab dia kena guna high technology. So, this high technology is so very, very important. Okay. Dia because of it, dia only patent by pasaran yang hanya dimiliki oleh saintis Perancis. Even saintis tu ada datang masa kita punya grand launching. Kalau siapa yang perasan So, jom sama-sama kita tengok video berkenaan Cygen 8. Siapa yang belum tengok, siapa yang belum datang masa grand launching hari tu, so jom sama-sama kita tengok. Okay. So, perasan tak kenapa kita gunakan bekas plastik instead of stainless steel? Ada reason dia supaya boleh nampak dengan jelas color asal dia, iaitu warna biru lah. So, bukan campuran dan bukan dari pewarna. So, tak apa, nanti at the end kita tengok sama ada perbezaan untuk mengenali yang original ataupun bagaimana. So, I akan ajar lah. Okay. So, tadi kita katakan, I ada sebut kenapa ekstrak
kita kata ekstrak ni bukan mudah. So, apa teknologi yang kita gunakan? So, kita gunakan teknologi yang dipatenkan berasaskan air penapisan bio. Okay, so jom kita tengok. Kita tak pakai pelarut sintetik, kita tak pakai bahan kimia. We didn't use any alcohol cover our site to extract, okay? But only water. Kita pakai air, okay? So, dan juga kami hanya menggunakan suhu yang sangat rendah untuk mengekstrak this Cygen 8 lah, okay? So, jadi ingat, bila you all beli produk kita ni, you have to make sure that you jangan letak dekat matahari, okay? Dalam masa yang lama lah. Sebab macam, yelah kadang-kadang kita tinggal dalam kereta, lepas tu kita parking kat tempat panas pula. Lepas tu bila dia bertukar jadi hijau ke kuning ke, sebenarnya dia dah oxidize, okay? So, make sure you simpan dekat suhu 25 ataupun kurang lah. So, dengan menggunakan bahan teknologi ni, terhasillah produk Cygen 8 yang sangat pure dan sangat pekat. So, that's why you all, siapa yang dah minum kat sini? Siapa yang dah try? Boleh angkat tangan tak? Angkat tangan pula. Boleh share dekat chat tak? Siapa yang dah try? Kalau you all angkat tangan, saya tak nampak sekarang. Jenny sudah try. Wow, good. Boleh share tak? Nanti dekat end of session sekarang saya akan proceed dulu. Nanti saya tanya. Rasa dia macam mana, sedap tak? Okay, Simon pun dah. Saya rasa ramai yang dah rasa lah Okay. So, that's why dengan menggunakan teknologi ni, kita rasa produk kita memang sangat pekat dan pure lah. Alright? Tapi yang belum try, kena cepat-cepat try. Okay? So, jom kita tengok kenapa kita kena ambil phycocyanin untuk badan kita. Okay? Sebab tadi kita ada bincangkan bahawa ia sangat penting untuk protect kita punya DNA. Agak-agak apa lagi dia boleh protect selain DNA kita. So, kalau ikut kat sini, dia tulis 12 faedah kesihatan yang berkesan. So, jom kita tengok sama-sama. Yang pertama, dia memelihara integriti DNA, of course. Yang ni sangat utama. Yang kedua, dia boleh meningkatkan kapasiti antioksidan endogen cell. Okey. Sebenarnya dalam badan kita ni memang dah ada antioksidan. Dia akan aktifkan. Nanti I akan explain untuk lebih faham. Okey. Tapi dia memang naturally terhasil daripada badan kita sendiri, antioksidan. So dia akan aktifkan. Dia tak sama macam compare macam you ambil vitamin C ataupun vitamin E. Sebab yang ni kita panggil exogenous. Okey, daripada luaran. So later on I akan terangkan lebih lanjut. Don't worry. Yang ketiga, dia boleh meredakan keradangan kronik. So, macam orang ada inflammation kan? Dia tak sedar dia tengah mengalami keradangan kronik. Dia akan start rasa lesu, rasa stres kan? Lepas tu tambah lagi rasa stres dekat tempat kerja ke, di rumah ke. So, badan dia tengah mengalami keradangan. So, dia tak sedar. Then, this is a true story. Kita punya one of the member ni, kalangan member kita sendiri, I mean member EasyCare Malaysia, pernah try pergi check pergi check keradangan dalam badan memang quite high lah. Dia ada result dia. Dan selepas dia minum Cygen 8, dia ada share, memang kurang keradangan. Ni yang saya dapat info daripada saya punya manager lah last week. So ini memang testimoni yang sangat sebenar lah. Dia ada result proven, dia lepas dia minum dan dia terus check lagi, memang keradangan dia menurun. Okay. So yang ketiga berkenaan yang keempat lah kot, memudahkan penyembuhan dan pemulihan luka. So macam for example kan, you sebelum ni you luka 2 minggu baru nak baik. Sekarang dalam masa 2-3 hari je dah terus sembuh. Sebab proses tu berlaku cepat sebab ada nutrien yang sangat tinggi, which is antioksidan, sangat membantu lah. Okay, kemudian dia menyekat pengeluaran melanin. Dia tahu tak, melanin ni kita tak nak sebenarnya. Sebab melanin ni lah yang menyebabkan kita cepat tua. Okay, umur kita, biar umur tu meningkat tak apa. Tapi muka kita meningkat tak nak. Makin tua tak nak kan, betul tak? So, biar kita ni nampak lagi muda lah daripada umur yang sebenar bila you minum Cygen 8. Okay. So, next dia boleh melindungi hati, dia boleh melindungi buah pinggang kita dan dia akan mengurangkan risiko masalah kardiovaskular. Bila bercakap pasal kardiovaskular ni, next kami punya talk, ada talk
in Chinese, in Malay, dan juga in English. You have to come kita akan go for details for the cardiovascular, masalah cardiovascular. So datang talk kami bulan 4 juga. So jangan lupa lock tarikh. Okay, so I sentuh sedikit je lah pasal cardiovascular pada malam ni. Fakta dari Malaysia terbaru memang ramai orang meninggal sebab heart attack. Okay? So apa yang kita buat, kita kena prevent lah benda-benda ni terjadi. Di samping tu dia boleh mengurangkan risiko masalah neurodegeneratif. Bila bercakap pasal neurodegeneratif, dia akan berkait dengan Alzheimer. You cepat lupa ingatan. You tak akan terus dapat Alzheimer. Dia akan start dengan you lupa hilang letak kunci kat mana, letak mask kat mana, padahal mask kat sini, kan mask kat sini. Tapi you lupa you letak kat mana. So lama-lama benda ni kita panggil long term. Dia akan go for Alzheimer lah. Okay? Dia berkait dengan kita punya masalah neurodegenerative. So we have to prevent that before it happens. Okay? So dia boleh mengurangkan risiko diabetes. Yang bestnya dia boleh, bila badan kita sihat, sebenarnya sebelum ni saya punya talk selalu sebut pasal inflammation, pasal keradangan. Sebenarnya kalau kita nak sihat, kita nak kurus, kita pastikan badan kita sihat. Dalam automatik badan kita ni dia akan turun secara yang selamat lah. So badan kita kurus. Dia macam dapat satu bonus lah. Alright. So kalau ikut kajian saintifik, bila bercakap pasal kajian saintifik, there are so many clinical proven, okay, clinical evidence for phycocyanin. Bila bercakap pasal Saja 8, yang kepala you mesti ingat phycocyanin. Sebab itu adalah active ingredient yang utama di dalam Saja 8. Okay, even dekat saintis dekat Perancis pun, dia dah benar-benar bagi tahu kita, yang dia bagi tahu hospital Perancis sekarang memang hospital kerajaan lah. Dia dah mula ambil bahagian menghasilkan ramuan iaitu phycocyanin untuk rawat pesakit kanser. Okay, actually kan, apa yang terjadi kalau kita ambil Saja 8 ni? Ramai yang tanya, Puan Lin, agak-agak apa jadi lepas saya minum ni, saya jadi cantik ke? Bukan tu saja, berat badan you akan menurun. Kalau you selalu pergi check kolesterol dekat farmasi, dia akan keluar result kan, triglyceride, jumlah kolesterol, HDL, LDL, total kolesterol. Okay, so benda-benda tu akan turun juga. You try lah, sebelum you minum, kalau kolesterol you tinggi, you pergi test, lepas tu you minum phycocyanin Saja 8 ni, dan you test lagi. You tengok ada turun tak. Tapi kena bagi jangka masa lah. Okay, janganlah hari ni minum 1 botol, you terus pergi check esok. Tak jadilah kan. So, subcutaneous adipose tissue pun yang susah nak hilang dekat bahagian perut kita tu pun pun boleh hilang. Okay, then apa lagi yang turun? Fasting insulin pun akan turun. So, bila bercakap pasal fasting insulin ni, fasting insulin level ni sebenarnya dia use untuk assess insulin sensitivity lah. Dia boleh cegah intoleransi glukosa dan diabetes, especially type 2 diabetes. Okay, so seperti yang kita tahu dekat Malaysia, kes diabetes agak tinggi, ya, sebab makan banyak sangat makanan viral yang sedap-sedap. Dulu bomboloni lah, apa lagi, boba tea lah, selalu je ada. Macam mana nak diet pun tak tahu, macam mana nak sihat pun tak tahulah kan. Selalu diuji dengan makanan-makanan yang sedap. Dekat Malaysia ni banyak sangat makanan yang sedap kan. Alright. So, sebaik saja kita ambil produk ni, secara tak langsung dia boleh meningkatkan endogenous. Okay. You bayangkan macam ni I tak nak go for too technical. I nak bagi you mudah faham. Okay. You kena faham macam dia boleh aktifkan sesuatu di dalam badan kita dan dia akan boleh rencatkan sesuatu di dalam badan kita. Sesuatu itu apa? Okay, dia boleh aktifkan contohnya enzim superoxide dismutase, SOD. Okay, dia salah satu antioksidan endogen yang bekerja dalam cara mengatur kadar ROS. Okay, so CAT, GHS, GPS, GR ni semua ni bukan mudah untuk kita tingkat sebab benda tu memang ada dalam badan kita. Cuma phycocyanin dia aktifkan benda-benda ni. Bila aktifkan, dia benda-benda ni sebenarnya tak mudah untuk diaktifkan. Tapi bila kita ambil pemakanan yang bagus, pemakanan yang sihat, contoh macam phycocyanin yang kita ambil ni, so dia boleh aktifkan semua ni. So untuk memudahkan you faham. Dan dia boleh merencatkan something di dalam badan kita. For example,
production ROS ni, dia dah boleh mengganggu homeostasis ataupun stimulation pertumbuhan sel. So, sebenarnya kita tak nak terlalu banyak ROS. Bila production ROS ni melebihi kapasiti antioksidan, dia akan mengarahkan sel tu menuju stres oksidatif pula. Dia boleh menyebabkan stres oksidatif pula. So, sebab tu kita tak nak banyak sangat terhasil. So, benda ni in control lah. Bila you makan sesuatu yang bagus, dalam badan you dah chaos, tiba dikontrol balik. Dia macam back in track. Something like that. Macam untuk mudah you faham lah. Okay, so kebanyakan kerosakan DNA endogen ni pula dia timbul daripada DNA aktif dan secara kimia. Okay, so dia boleh merencatkan DNA damage, dia boleh merencatkan lipid peroksidan. Benda-benda yang kanan ni semua kita tak nak. Yang merah ni. So dia boleh control balik. Yang sebelah kiri tadi dia aktifkan benda-benda yang bagus, dia aktifkan so badan kita sihat dan sebagainya. So tu yang untuk you mudah faham lah. Okay, jangan pening-pening. You dengar apa tu, tak pernah dengar lah Puan Lin kan. So tak payah pening. It just for your awareness lah. Macam mana dia mekanisme dia berlaku di dalam badan kita bila you ambil phycocyanin. Alright. Okay. So bila bercakap pasal Synergy 8 phycocyanin, dia 20 kali lebih aktif daripada vitamin C. So kita ramai yang saya rasa sejak COVID kan, ramai yang suka ambil vitamin C dan sebagainya untuk immunity dan sebagainya. Tapi bila you makan phycocyanin, dia 20 kali lebih aktif daripada vitamin C. You dah bukan tak pandang vitamin C. You dah, okay, kalau ni lagi bagus, of course I ambil yang ni lah. Okay, betul tak? So, 17 kali lebih aktif daripada vitamin E. And then, apa lagi? 7,000 times lebih aktif daripada spirulina. Spirulina ni benda yang biasa kita jumpa kat pasaran kan? Dalam bentuk powder. Tapi dia banyak proses yang bila dalam badan tu nak diserap ke macam mana tu susah. Tapi bila benda ni, phycocyanin ni, dia dalam bentuk air kan? So dia senang untuk diserap di dalam badan kita. Alright, one more thing. You pernah tak tengok Olimpik? Dia punya atlet-atlet tu selalunya sebelum dia start sukan ke apa, sebagai seorang atlet lah, Olympic Games for example, dia akan ada satu testing dekat diorang ni, sama ada dia makan stuff ataupun ubat-ubat illegal ke. So dia akan buat satu urine ataupun blood test, adakah dia pakai ubat illegal. So bila you makan phycocyanin ataupun Synergy 8, dia buat test ke apa, so dia sangat safe untuk atlet. Ramai juga yang ambil sebenarnya. Okay, para atlet pun sudah ambil kita punya Synergy 8. Alright. Alright, so sekarang jom kita sama-sama tengok kaedah minum dan langkah untuk berjaga-jaga. Okay, so yang pertama of course you kena prepare satu cawan lah. So dia ada bagi satu ni apa untuk buka wire tu. Okay, pakai cover tu. Kalau jangan pakai tangan you. Okay, buka wire yang pertama. Okay, and then ditonggengkan sikit over the cup. Okay, and then you ready untuk patahkan yang lagi satu. Dan barulah Synergy itu keluar ke dalam cawan ini. So now you are ready and enjoy your Synergy 8. Sangat mudah. But you have to careful lah sebab dia kaca kan. Sebab dia kaca tu lah you kena letak dalam tisu, hati-hati. Okay, dan buang ke tempat yang sepatutnya lah. Okay. Sangat mudah. Semua faham? Jelas? Kalau jelas, tulis jelas di ruangan chat. Right now? Jelas. Okay. So, sekarang ni I nak ajar you all macam mana nak kenal ni pula. Kenal apa tu? Lama, tak boleh tekan. Sekejap Conduct the same Okay. experiment in the Jom kita sample to tengok. which we did add the metal ion. It's quite a big difference. No fluorescence. And here we do see the red fluorescence. Now, if you don't have any copper Okay. Dia duk buat apa tadi tu? Dia nak test sama ada, yelah yang benda ni you kena tahu juga, di under fluorescent lamp tu, you ambil, sebab I punya manager dia dah buat testing juga. Dia beli apa, pewarna biru tu, dia buat testing under fluorescent lamp.
Yes, memang nampak betul-betul biru. Then kalau you ambil kita punya Sargent 8 ataupun yalah Sargent 8 kita ni, you akan nampak ada warna purple tadi kan? So itu adalah yang original lah. Dia ada tindak balas dengan apa kita punya lamp tu. So you boleh kenal lah. Kod-kod dekat pasaran kita tak tahu kod orang tiru ke, orang nak sabotage ke ataupun macam mana kan. You have to know lah. Sebab kalau colour tu dia memang stick colour blue, tapi kalau yang betul-betul phycocyanin dia memang ada warna purple. Sebab reflection dekat cahaya tu. Okay, jelas. Okay. So now that's all for tonight. So